Don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kawan Amir ada isu apa. Anwar aneh ada pihak pertahan perasuah berpuluh bilion won negara. Seperti di sedikit dekat Harian Metro ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim merasa aneh apabila ada pihak yang menyalah serta menyindir kerajaan kerana mengambil tindakan terhadap golongan maha kaya yang perasuah. Kata Perdana Menteri, ramai yang mengeluh apabila tindakan pendakwaan dikenakan kepada individu tertentu yang didapati mengumpulkan yang dikatakan berbilion ringgit. Okey, mari tengok respon detail Datuk Kamal Amir. Di akhir kita komen macam biasa. Teganya yang amat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia sewaktu hadir, dia bertemu dengan kaki tangan kerajaan di Melaka semalam. Dengan jelas dia mengatakan dia hairan. Bagaimana ada pula pihak yang menyalahkan dan menyindir kerajaan Madani hari ini kerana melakukan tindakan undang-undang yang diambil terhadap golongan maha kaya yang terpalit dengan rasuah. Jadi dia kata ada yang mengeluh apabila pendakwaan dikenakan terhadap individu tertentu yang didapati katanya mengumpul kekayaan yang kabarnya mencecah pada angka bilion ringgit. Jadi sebab itu Datuk Anwar Ibrahim dia kata saya rasa aneh. Memang pun kita pun rasa aneh saya. Bagaimana boleh mereka mempertahankan usaha-usaha yang cuba dilakukan oleh Perdana Menteri dan juga kerajaan Madani untuk menghakiskan, untuk memastikan budaya rasuah ini segera ditamatkan. Tapi dia disalahkan atas tindakan melakukan mengizinkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah membuat siasatan. Contoh macam Spenco. Isu tentang Spenco ni banyak orang tak tahu sebelum ini. Kita cuma ingatkan bahawa ini adalah syarikat biasa. Rupa-rupanya berbilion wang negara. Melibatkan kontrak bilion ringgit. Dan syarikat yang memberi tawaran lebih murah tak dapat. Yang mahal yang dapat. Dan syarikat tersebut telah pun menguasai kontrak dah berpuluh tahun dah lamanya. Sebab itu kita mengharapkanlah agar Tan Sri Azam Baki berterusan untuk melihat dan membuka fail-fail untuk mengkaji siapa yang terlibat dalam isu Spenco. Tapi saya bersempati juga dengan beliau. Saat ini beliau diserang secara peribadi. Orang bila dia marah kerana ada siasatan dilakukan, maka diserang peribadi. Peribadi, Tan Sri Azam Baki, soal dia kahwin lagi dan sebagainya. Itu jadikan isu. Bukan usaha mengucapkan terima kasih, tahniah kepada SPRM yang mau membongkar satu demi satu perlakuan pihak mereka yang terlibat dengan gejala rasuah. Datuk Seri Anwar Ibrahim, saban hari diserang. Sebab itu dia kata dia enak, dia aneh lah dia kata. Saya hairan bagaimana boleh kita pertahankan orang-orang yang terlibat dengan rasuah. Sedangkan inilah punca berlakunya ketirisan ekonomi negara. Sepatutnya rakyat menikmati segala kemudahan, segala kemakmuran yang dijana oleh negara kita ini sepatutnya dinikmati oleh kita bersama. Tapi semua itu tidak dapat dilakukan apabila wang-wang yang sepatutnya untuk diagihkan bersama rakyat sudah pun terhakis, habis. Jadi keadaan gitulah sebenarnya. Datuk Seri Anwar Ibrahim kadang-kadang dia pun hairan dan aneh. Cuma saya nak mengharapkan agar Yang Amat Perdana Menteri jangan lenjan lah. Jangan serik. Biarlah diserang bagaimanapun. Dan saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim nampaknya masih lagi berterusan untuk tidak berundur daripada ketegasannya untuk menyiasat satu demi satu mereka yang terlibat dalam gejala rasuah. Serangan macam-macam lah. Kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim ni bercakap soal rasuah, tapi Timbalan Perdana Menterinya rasuah. Sedangkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Hamidi telah pun dibuktikan DNA tak ada apa pun. Itu cara mereka untuk mengajak rakyat membenci pimpinan hari ini. Sedangkan kerajaan hari ini sedang berusaha, saudara, untuk melakukan perubahan demi perubahan. Memang tidak dinafikan bahawa banyak kontrak-kontrak besar sudah tidak ada. Kerana tumpuan kerajaan Madani hari ini adalah untuk memastikan wang negara ini digunakan untuk pembangunan. Fasa pertama dah selesai.
pembersihan, tentang gerai-gerai makanan, tempat rakyat biasa, sekolah. Dah pula jadi pula isu apabila Perdana Menteri menyatakan bahawa kita nak pastikan sekolah-sekolah tempat anak-anak kita belajar bersih, termasuklah tandas-tandas. Pun jadi isu saudara. Bagai nak rak boleh diserang. Dan sekarang ni dah habis dah pasal itu. Sekarang ni masuk pasal kedua. Pasal kedua yang sedang dilakukan oleh Yang Amat Perdana Menteri adalah memperbaiki tahap kehidupan warga kaki tangan kerajaan yang bertugas. Contoh, kem-kem askar. Di mana rumah anggota tentera ini akan diperbaiki semula. Sebab sebagai Perdana Menteri, dia tidak rela untuk melihat anggota tentera tinggal dalam rumah-rumah yang menyedihkan. Begitu juga anggota polis. Mereka berada dalam beret-beret polis yang lama. Kalau saudara pergi ke kampung-kampung, macam di kampung saya saudara, masih ada lagi beret-beret polis tu yang satu bilik saja. Yang kecil, yang sempit. Sedangkan anggota mereka mempunyai anak 5-6 orang. Itu gambarannya sekarang ini akan dilakukan pengubahsuaian dan diperbaiki semula. Jadi kepada kontraktor-kontraktor selama ini dapat kontrak 300 juta, 500 juta, mungkin kontrak-kontrak besar itu dah tak ada. Kerana tahun ini sepanjang tahun 2024, Yang Amat Kerajaan dan Pimpinan Yang Amat Datuk Anwar Ibrahim melalui Kerajaan Madaninya akan menggembeling tenaga untuk memperbaiki keadaan rumah-rumah kaki tangan awam, rumah pegawai kastam, rumah pegawai polis, anggota-anggota rela dan sebagainya yang akan dipertingkatkan supaya mereka mendapat keselesaan. Lebih-lebih lagi pasukan tentera. Kita suruh mereka berperang menentang musuh. Dalam waktu yang sama, keluarga yang tinggal di rumah yang amat menyedihkan. Itu yang sedang dilaksanakan oleh Kerajaan Madani. Di samping itu, anak-anak muda yang tidak mempunyai perumahan yang tetap, tak mempunyai rumah, mereka bekerja tapi menghadapi kesukaran untuk mencari tempat tinggal. Sebab sewa rumah tinggi melambung, ini sedang dilaksanakan oleh Kerajaan Madani supaya kemudahan untuk mendapat ataupun untuk membeli rumah-rumah akan disediakan oleh kerajaan. Dengan caranya kita tunggulah saudara 1-2 bulan lagi akan adalah pengumuman demi pengumuman. Tapi itulah yang diserang sekarang. Kerana tak ada kontrak yang nilai 500 juta, 1 bilion, tak ada. Yang dilakukan kontrak itu nilai sekecil, bukan besar mana. Macam mana membaiki tanda-tanda di sekolah, memperbaiki prasarana sekolah, nilainya 70 juta, 50 juta, tapi ramai yang dapat. Bukannya kalau satu kontrak besar tu nilai 500 juta, seorang aja dapat saudara. Sebab itu sekarang ni, orang yang tak dapat kontrak yang begitu tinggi, mereka menyerang pimpinan kerajaan hari ini. Sebab itu sekarang ni, menurut Zul Anwar Ibrahim, dia kata dia yakin bahawa lembaga hasil negeri juga telah pun diperkemaskan supaya memburu mereka yang cuba melarikan cukai. Ini ada juga saudara. Dulu zaman Datuk Najib diwujudkan GST. Ya, kerana GST itu matlamatnya untuk memastikan semua cukai-cukai dibayar. Tapi sekarang ini lembaga hasil negeri telah pun diminta untuk memastikan setiap mereka yang mendapat kenikmatan. Saudara Mak Safari Mak Zain, Abah dapat ke pergi Bangkok melawat kawan dia? Dapat. Saudara Mak Safari. Tak ada masalah. Kerajaan Madani ni tak ada masalah. Kalau saudara bercakap semalam pun saya bagi tahu. Waktu dia jadi Perdana Menteri, Presiden UMNO nak pergi buat umrah. 2 kali minta supaya pasport itu diriliskan. Tak rilis. Sedangkan abah kau ni nak pergi ke Bangkok je untuk melihat kawan dia meniaga ke melasmikan restoran, tak ada masalah. Itulah itu gambarannya saudara. Jadi kalau Sarudin yakin, dia kata pada saya yang ada kuasa hari ini lambat bertindak. Sepatutnya Kementerian Dalam Negeri kena cepat bertindak. Itu saya setuju. Semalam, 2 hari lepas pun saya berbicara dengan Datuk Abdullah Sani, kita memberi pandangan bahawa Kementerian Dalam Negeri harus lebih peka untuk bertindak segera atas sebarang kebejahatan. Secara GSC, ada escort tak boleh
lari ibarat indah kabar rupa, tak bebas bergerak walaupun dapat pasport. Jadi katanya mesti ada escort. Saya tak tahulah itu SOC pihak keselamatan, pihak yang berwajib saya. Tapi saya nak menyalankan cerita sekarang ini bagaimana kekecewaan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bila beliau menzahirkan di Melaka semalam, tak sempat saya nak ulas malam tadi, beliau menzahirkan kekecewaan yang teramat sangat apabila usaha kerajaan Madani ini untuk membentas, menangani para perasuah, mereka yang mengumpul harta berbilion-bilion, bila kerajaan melakukan tindakan, kaki tangan kerajaan, penguatkuasa dan kepimpinan dalam kerajaan Madani ini diserang dan warga boleh pula bersetuju. Itu yang hairannya. Mereka boleh lepas pandang. Macam mana selalu dikatakan, kalau anggota keselamatan, anggota polis didapati terima duit RM100, itu dianggap rasuah. Tapi kalau komisen beratus-ratus bilion, berpuluh bilion, itu merupakan komisen. Ini yang perlu diperbetulkan. Kalau negara kita makmur, kaki tangan kerajaan mendapat gaji yang baik. Sekarang ini kerajaan juga sedang menyusun tangga gaji, tapi itu jugalah yang diserang. Kononnya tak ada pencen lah, KWSP, macam-macam. Okey, contoh saya baca detail sikit lagi. Kata Perdana Menteri, ramai yang mengeluh apabila tindakan pendakwaan dikenakan kepada individu tertentu yang didapati mengumpul kekayaan yang dikatakan berbilion ringgit. Masih ada yang mempertahankan perasuah. Saya rasa aneh bagaimana boleh kita pertahankan kerana orang itu kononnya sudah tua atau kes sudah lama. Sebenarnya dia tak kira sama ada berbilion ringgit yang diambil. Polis berpangkat sarjan atau ditangkap ambil RM500 didakwa di kampung. Kalau curi motosikal didakwa dan dipenjara sama ada dia sakit atau di hospital atau kena pukul, dia tidak kira. Tetapi bila kita ambil tindakan pada golongan perasuah besar negara, timbul kenyataan-kenyataan mengapa dendam, mengapa zalim, mengapa tak mengira umur. Saya aneh, kata PMA Anwar Ibrahim. Okey tuan-tuan, mari terus mendengar kerjaan menyokong kerjaan perpaduan dan PMA Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.